So, saya nak menjawab persoalan yang ditanya oleh Terbaik Production. Okay, dia tanya saya, Dok, kalau ada duit, baik beli rumah atau kereta cash tak? Lembaga kacau tak? Lembaga kan? Lembaga apa yang kacau ni kan? Takut pula baca soalan ni. Okay? But I think if I were to rephrase this question is that, maybe anda nak tahu sama ada kalau kita ada cash lebih, adakah berbaloi untuk kita beli sesuatu barang itu, misalnya dalam konteks pada video ini rumah ataupun kereta, sebab harga rumah dan kereta kan sangat-sangat besar. Adakah berbaloi untuk kita beli cash ataupun tidak? So untuk menjawab soalan ni, first thing first, dia bergantung kepada pendirian masing-masing, individu. So kalau anda jenis yang tak suka buat hutang, anda jenis memang tak suka buat hutang, anda suka beli cash, then okay, tak ada masalah. Okay? So ini personal preference lah. Kalau orang tu yang memang suka beli cash, apa saja yang saya cakap selepas ini mungkin tak sesuai untuk diri anda, sebab yes, beli cash tu bagus sebab kita tak berhutang. Kita pun dah diajar, okay, dalam Islam pun memang tak galakkan untuk kita buat hutang, kan? Kalau kita buat hutang pun kita kena pastikan yang kita akan bayar semula hutang tersebut. Dan berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Terbaik Production, okay, ada lembaga kacau tak? Okay, so bila anda beli rumah ataupun kereta cash, anda akan alert alert badan-badan berkuasa lah. So dalam konteks ini, cukai lah kan, LHDN, di mana mereka akan nak tahu cash yang anda dapat ini, adakah cash ini anda dah bayar cukai ke belum. Tu je. So kalau anda memang bayar cukai, anda adalah masyarakat yang jujur dan ikut peraturan yang dah ditetapkan oleh kerajaan, bayar cukai pada masa yang tertentu, dan tak menjadi masalah anda beli cash, okey, sebab bila dia datang, bila anda dapat surat cinta, anda boleh present tax yang anda dah declare dan duit cash ni datang daripada mana, no problem. Okay, no problem. Anda hanya dapat surat cinta je lah. Jangan takut dapat surat cinta, nama pun surat cinta kan. So kalau anda balas surat cinta tu dengan jawapan-jawapan yang betul, okay, jawapan-jawapan yang apa yang mereka nak dengar dan bersertakan dengan bukti-bukti yang kukuh, tak menjadi apa-apa masalah. Okay, so jangan takut beli kereta atau beli rumah cash. Orang yang patut takut ni adalah mereka yang cuba lari. Cuba, orang kata apa? Yang cuba buat nakal. So orang ini, okay, then kalau anda beli cash, confirm anda akan alert badan-badan berkuasa dan mereka akan berikan surat cinta kepada anda. Kalau anda tak balas surat cinta tu dengan jawapan yang betul, yang apa yang mereka nak, confirm you are indeed trouble. Alright? Tapi saya nak bagi konteks dari segi kewangan. Okay, dari segi kewangan, sama ada bagus ke tak bagus kita beli sesuatu benda itu cash ataupun tidak. Okay, so kalau kita nak tahu sama ada berbaloi ataupun tidak nak beli, contohnya kita ambil contoh rumah. Jawapan saya kepada soalan ini, berbaloi tak beli rumah cash? Jawapan saya tak berbaloi. Okay, tak berbaloi sebab apa? Jawapan saya senang saja, sebab bila kita beli rumah cash, rumah itu sendiri merupakan salah satu bentuk aset. Aset yang diiktiraf oleh bank. Bank takkan bagi loan untuk anda melabur dalam saham ataupun loan untuk anda beli emas misalnya. Tetapi bank sanggup bagi anda loan untuk buat apa? Untuk beli rumah. Kenapa bank, sebuah syarikat yang sangat menguntungkan, sanggup beri anda pinjaman beli rumah? Sebab bank tahu harga rumah akan naik dari segi dia punya nilainya. So, walaupun anda tak mampu nak bayar bank, let's say lah in the next 10 years or 20 years, bank yakin bank boleh jual rumah anda dan masih lagi boleh dapat keuntungan untuk bayar hutang-hutang anda sebelum ini. Okay, so kenapa saya cakap benda ni? Sebab bila harga rumah ataupun rumah ini merupakan salah satu aset di mana harganya ataupun nilainya akan naik, akan meningkat setiap tahun. Kalau anda gunakan cash anda, dan yes, rumah anda akan naik, anda sebenarnya boleh leveragekan pada duit orang lain, iaitu duit bank, untuk beli aset tersebut. Di mana hutangnya dah tetap dah. Okay, interestnya semua dah ditetapkan awal-awal. So hutang anda makin lama makin jatuh, betul?
Tetapi nilai rumah itu makin lama makin naik. So kalau anda beli sesuatu rumah menggunakan loan bank, walaupun anda pilih untuk jual rumah anda, let's say lagi 5 tahun ataupun lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang, keuntungan yang anda dapat tu melebihi daripada duit yang anda bayar kat bank. Okay, so that is something that you want to think about, right? So let's say anda 10 tahun, 15 tahun, anda rasa anda nak jual rumah anda boleh tutup loan bank anda dan masih lagi boleh dapat keuntungan. Itu yang saya maksudkan dengan tak berbaloi dari segi konteks pelaburan. Okay, so kalau kita lihat dari segi konteks pelaburan ini, tak berbaloi untuk beli rumah cash. Kemudian kita bercakap tentang kereta pula. Berbaloi tak beli kereta cash ataupun kita buat pinjaman. Kereta ni lain sedikit. Sebab apa? Sebab kereta itu dia merupakan satu liability. Dan harga kereta bukan macam harga rumah. Harga rumah setiap tahun akan naik. Harga kereta setiap tahun akan jatuh nilainya. So kalau anda buat pengiraan, anda buat pinjaman kereta. Let's say anda pinjam kereta, buat pinjaman kereta harga RM200,000. Interest rate maybe 3% untuk 9 tahun. Dan kalau anda buat pengiraan pada tahun kedua ataupun tahun ketiga, let's say anda nak jual kereta anda, kalau anda kira keberangkalian anda kena top up loan. Top up loan bermaksud kereta ini nilainya walaupun anda jual masih lagi tak mampu nak bayar hutang bank. Faham ke? Sebab apa? Sebab nilainya jatuh. So bila nilainya jatuh, let's say anda pinjam RM200,000, harga RM200,000. Tahun depan harga kereta RM150,000. Tapi loan anda masih ada lagi RM180,000. Orang sanggup beli RM150,000. So anda dapat RM150,000 tapi anda hutang dengan bank RM180,000. Kalau anda nak jual kereta ni, anda kena top up RM30,000 untuk selesaikan hutang bank. Nampak tak? Ini yang saya maksudkan dengan kereta itu merupakan salah satu liability, terutamanya kereta first hand sebab nilainya jatuh. So kalau kereta anda nak beli cash, boleh, tak menjadi masalah sebab bila anda beli cash, anda tak perlu nak bayar interest rate. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena juga tanya soalan. Kalau anda gunakan cash anda untuk beli kereta, adakah kereta ini boleh memberi pulangan yang melebihi daripada duit kalau anda laburkan kat tempat lain? Contohnya saya ada RM200,000. Saya boleh pilih untuk beli kereta ni cash ataupun saya buat pinjaman at 3% interest rate. Okay? So saya hanya kena bayar RM20,000 saja down payment. So saya kena tanya diri saya, kalau saya beli cash RM200,000, adakah kereta ni akan memberi pulangan kepada diri saya ataupun berbanding dengan kalau kita letak RM20,000 sebagai down payment, kemudian kita bayar bulan-bulan, RM180,000 ini kalau kita laburkan kat tempat lain, return yang kita dapat daripada RM180,000 ni adakah melebihi daripada interest yang dikenakan kepada kita kalau kita buat pinjaman kereta? Okay? Benda ni agak technical, agak complicated sedikit, tapi dalam bahasa mudahnya, anda ada ilmu tak untuk kembangkan lagi duit lebihan yang anda ada untuk memberi anda pulangan yang lebih tinggi? So kalau anda tanya saya akan buat loan kereta sebab duit cash itu saya boleh laburkan dalam pasaran saham, saya boleh beli property, saya boleh buat bisnes dengan duit itu dan boleh memberi pulangan berkali ganda kalau saya bandingkan dengan letak duit itu untuk beli kereta cash. So benda ni again bergantung kepada ilmu dan kemahiran masing-masing. Alright? Itu saja daripada saya. Kalau anda nak tengok lagi tips-tips kewangan lain, jangan lupa untuk subscribe dan tengok YouTube channel saya Dr. Adam Zubair. Dan kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.